Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan guru-guru Bahasa Melayu tingkatan 5 yang bersama hari ini dalam program kapsul SPM 2021 bagi subjek Bahasa Melayu kertas 2 1103 Palang 2. Okey, baiklah hari ini bersama-sama saya Cikgu Maliza binti Mokhtar dari Sekolah Agama Al-Islahiyah Menengah bagi berkongsi bersama-sama kita berkongsi dalam format Bahasa Melayu KSSM. Okey, hari ini kita nak tengok format instrumen SPM mulai tahun 2021 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu yang mana untuk kertas 2 kita ada 3 bahagian soalan. Ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Tapi hari ini kita akan melihat kepada soalan bahagian C iaitu soalan rumusan yang mana soalan rumusan ini ialah soalan nombor 9 iaitu soalan yang terakhir dalam kertas 2. Okey, soalan rumusan ini memperuntukkan masa selama 45 minit. 45 minit. Jadi masa yang banyak cikgu-cikgu. Jadi cikgu-cikgu saya harap cikgu-cikgu dapat memberitahu kepada murid untuk menggunakan masa semaksimumnya. Okey? Sebab rumusan ni mewakili 30 markah. Okey, bila 30 markah satu soalan bermaksud memang markahnya agak tinggi. Jadi rumusan ni merupakan soalan yang lubuk markah. Orang kata lubuk markah. Satu soalan 30 markah. Jadi memang banyak. Jadi kita harap pelajar-pelajar kita dapat menjawab dengan baik bagi soalan rumusan ni. Okey, kita teruskan. Okey, panduan untuk rumusan. Okey, yang pertama, petikkan berdasarkan bahan sumber yang mempunyai tidak kurang daripada 2 fokus. Bermaksud petikan yang diberi, bahan yang diberi mesti lebih pada satu. Dia mesti sama ada 2 ataupun lebih. Itu maksudnya. Tidak kurang daripada 2 fokus. Dia tak boleh satu fokus. Okey? Bahan rumusan terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 bahan daripada sumber yang berbeza tetapi tema yang sama. Maksudnya bahan yang dia bagi, bahan 1, bahan 2 ataupun bahan 3 kalau ada, dia mesti lebih pada 1. Dia tak boleh satu bahan sahaja. Nah, dia mesti 2 atau lebih. Mungkin 3 kalau ada lah. Okey? Kita tengok pada soalan. Okey. Yang ketiga, tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Kita kena ingatkan murid kita waktu kita buat latihan. Tugasan memang tidak dinyatakan. Jadi murid yang kena cari sendiri apa tugasan yang dia minta, apa yang perlu dibuat, fokus apa yang dia minta. Jadi dia kena membaca. Okey? Alright. Seterusnya kita lihat apa yang dimaksudkan dengan fokus dalam bahan. Apa itu fokus? Fokus ni ialah pokok perbincangan ataupun kata kunci, kata tugasan yang dibincangkan dalam bahan. Maksudnya murid kena baca bahan yang diberi, petikan ataupun bahan grafik yang diberi. Kemudian dia kena kenal pasti fokus itu dalam bahan tu. Apa yang dia nak minta, apa tugasan pokok perbincangan dia. Jadi kita kena ajak murid kita supaya pandai mencari fokus. Okey, kita akan lihat hari ini ya, macam mana kita nak cari fokus. Okey. Seterusnya, calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Ini yang dia kata. Okey, murid kena kenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Maksudnya dia kena tengok semua bahan yang dia bagi. Kalau dia bagi 2 bahan, murid kena tengok kedua-dua bahan. Kalau dia bagi 3 bahan, ketiga-tiga bahan murid kena
tengok supaya dia dah nak kenal pasti fokus yang ada yang diberikan. Okey, yang kelima, calon perlu mengemukakan 8 isi lengkap. Isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Okey. Waktu kita murid cari isi tu mungkin dia dapat lebih daripada 8, tapi waktu dia nak tulis rumusan, murid perlu tulis 8 isi. Okey, 8 isi. Ya, macam kita nak tengok macam mana nak dapat 8 isi, saya kita tengok. Okey, isi wajib diambil daripada setiap bahan. Okey, dan menyentuh setiap fokus. Kalau ada 2 fokus, dua-dua fokus itu daripada kesemua bahan yang diberi kena ambil. Kalau 3 fokuslah kita buat dan kena ambil daripada semua bahan. Tak boleh ambil daripada bahan pertama sahaja. Itu salah nah. Jadi kita kena ajak anak murid kita untuk mencari dalam kesemua bahan yang diberi. Okey, kemudian markah keseluruhan isi ialah 20 markah. Maksud keseluruhan isi 20 markah ni ialah terdiri daripada pendahuluan 2 markah. Isi tadi kita kata 8, dia darab 2, dia dapat 16 markah. Kemudian penutup 2 markah. Itu yang jumlah dia 20 markah. Kemudian lagi 10 markah ialah markah bahasa. Okey ni. Pendahuluan 2 markah. Isi 16 markah yang mewakili daripada 8 isi. Ini 8 isi darab 2, 16 markah. Okey, pendahuluan 2 markah. Kemudian kesimpulan atau penutup 2 markah. Jadi jumlah total dia ialah 20 markah untuk isi. Kemudian yang selebihnya ialah 10 markah untuk markah bahasa. Okey, markah bahasa dinilai secara holistik berdasarkan penggunaan bahasa oleh calon dan bukan berdasarkan jumlah isi yang diperoleh. Jadi kita kena ingatkan murid-murid kita yang mana kalau dia dapat markah isi penuh pun kemungkinan dia tak dapat markah bahasa 10 markah. Dia tengok pada penggunaan bahasa yang digunakan oleh murid tersebut. Okey. Asas pemberian markah bahasa adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut. Okey, kita boleh lihat kat sini. Kalau murid tu cemerlang dia dapat 8 hingga 10 markah, baik 5 hingga 7, sederhana 3 hingga 4, lemah 1 hingga 2 markah bagi markah bahasa. Markah penuh dia 10 markah. Okey. Seterusnya, rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Yang kita kena ingatkan murid kita selalu ya. Rumusan ni tak boleh lebih pada 120 sebab pemeriksa akan kira patah perkataan bagi rumusan ni. Kalau takat dia akan kira sampai 120 dan selebihnya tidak akan disemak. Jadi rugi kepada murid tersebut. Jadi pastikan kita ajak murid kita supaya tidak lebih pada 120 patah perkataan. Sebab tu dia minta isi 8 saja, tak boleh lebih pada 8. Kalau tak lebih pada 120 tak ada masalah. Kalau dia nak bagi 9 isi pun tak ada masalah. Kan kadang ada isi yang pendek-pendek, tak ada masalah. Okay, tapi jangan lebih pada 120 patah perkataan. Kalau lebih sangat rugi. Okey. Seterusnya, kesimpulan perlu berdasarkan tema bahan. Ini kesimpulan. Kesimpulan dia berdasarkan tema. Saat ini kita tengok macam mana kesimpulan. Okey, seterusnya tidaklah tulis dalam ayat yang lengkap dan gramatis. Untuk kita dapat markah bahasa dengan elok kan. Ayat yang lengkap dan gramatis. Mesti ada perenggan. Kemudian ayat tu ada subjek, ada predikat. Dia jangan terus saja. Itu kita kena pesan kat murid kita. Supaya kita dapat markah bahasa banyak. Okey. Okey, seterusnya kita beralih kepada format untuk menulis rumusan. Okey, kita dah masuk macam mana nak tulis rumusan. Okey, perenggan pertama iaitu perenggan pendahuluan. Okey, perenggan pertama ialah perenggan pendahuluan. Wajib ada. Bila ada pendahuluan mesti ada penutup ataupun kesimpulan. Okey.
Kemudian perenggan yang kedua ialah perenggan isi fokus 1. Okey, merujuk bahan 1 dan bahan 2. Okey, perenggan kedua ialah isi fokus yang pertama. Okey, yang mudah dapat fokus pertama apa dia? Kemudian perenggan ketiga isi fokus yang ketiga. Okey, fokus yang pertama tadi, yang ni fokus yang kedua. Ketiga pula silap. Okey, fokus yang kedua. Mana? Perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga ialah fokus yang kedua. Kemudian perenggan ketiga kalau jika ada fokus yang ketiga. Kalau dia ada 3 fokus, dia akan ada perenggan yang keempat ni. Okey, isi fokus yang ketiga. Tapi kalau tak ada, dia ada 2 fokus saja, isi dia ada 2 perenggan sajalah. Fokus 1 dengan isi fokus 2. Kemudian kesimpulan ataupun penutup. Okey, penutup ataupun kesimpulan berdasarkan tema bahan. Okey, ini dia punya perenggan untuk rumusan. Kita ajaklah anak murid kita jangan tak ada perenggan. Mungkin tidak salah tapi kita ajak murid kita supaya ada perenggan, supaya memudahkan pemeriksa untuk memeriksa kertas jawapan anak murid kita. Okey, seterusnya. Ini ialah fokus atau kata kunci yang ada dalam rumusan. Okey, yang kita boleh guna. Kita ajak murid kita supaya dia hafal apa fokus yang ada. Supaya tak adalah dia baca, dia tak tahu nak cari fokus dia, apa dia kan. Okey, yang ni yang saya buat akronim lah supaya saya mudah untuk anak murid saya menghafal lah. Okey, contoh yang pertama kita lihat ada faedah. Yang sama maksud dengan faedah ialah kepentingan, manfaat, kebaikan, keistimewaan, kelebihan. Okey. Jadi kita kena murid kita kena tahu apa yang sama maksud dengan perkataan yang faedah, kepentingan tu. Kalau dia hafal faedah saja, mungkin dalam ayat tu dia guna perkataan kebaikan saja, depa takut depa keliru. Jadi bagi depa hafal, depa tahu perkataan ni sama maksud dengan apa. Okey, saya guna suku kata yang depan, fa, kan? Okey, kemudian kesan sama maksud dengan impak, akibat, implikasi. Okey. Kemudian usaha, cara, langkah, tindakan. Okey. Kemudian masalah, kekangan, halangan, kesulitan, kerumitan. Okey. Kemudian persediaan, kesiapsiagaan, persiapan, langkah-langkah. Suku kata kemudian sebab. Okey, sebab ataupun punca ataupun faktor, benda yang sama. Murid kita boleh guna yang mana pun. Kalau dia tak letak kata kunci dalam ayat tu, tapi dia menunjukkan sebab, dia menunjukkan punca, faktor. Jadi murid kita boleh guna yang mana satu. Sebab tu kita kena suruh mereka hafal. Jangan hafal sebab saja, selagi dia tak tahu yang lain, punca, faktor. Okay, seterusnya tugas. Tugas, peranan, fungsi, tanggungjawab, kewajipan. Okey, benda yang sama maksud, Okey. Jadi murid hafal fa ke usma ni, jadi saya gunalah akronim ni supaya ingat Fairuz, keluar Usha Maliza, perasan segak tu. Ni yang suku kata depan ni yang saya guna ni. Jadi bila saya buat guna nama saya sendiri. Ni nama suami saya. Jadi mudahlah untuk murid kalau dia nak tukar nama dia pun tak ada masalah. Okay? Mungkin setiap sekolah ada masing-masing dia punya kata kunci yang untuk dia hafal, bagi murid masing-masing hafal. Tak ada masalah tak ada masalah. Okey, ni cara saya. Okey, seterusnya. Baik, mari kita lihat cara nak menulis perenggan pendahuluan yang 2 fokus. Kita pergi satu-satu 2 fokus dengan 3 fokus supaya cikgu-cikgu mudah faham. Okey? Alright. Pendahuluan yang 2 fokus. Cara nak jawab dia, okey macam ni. Untuk kita dapat markah penuh 2 fokus. 2 markah, maaf. Ya, 2 markah.
Okey, kita mula dengan rumusan membincangkan. Okey, mula ajak anak murid kita untuk mula dengan rumusan membincangkan. Kemudian yang saya garis ni ialah fokus yang pertama. Fokus yang pertama, apa yang kita dapat? Contoh, usaha-usaha. Jadi kita tulislah kat sini, usaha-usaha memartabat. Contohlah kan cerita dia pasal memartabatkan permainan tradisional. Kemudian kemudian murid dapat fokus yang kedua. Okey, fokus yang kedua. Yang tadi fokus pertama, lepas tu dia guna dan. Kita guna dan. Ajak murid kita untuk guna dan. Okey, untuk gabungkan fokus pertama dan fokus yang kedua. Okey, jangan tulis usaha-usaha saja. Contohlah kalau fokus dia usaha-usaha. Rumusan membincangkan usaha-usaha dan kesan-kesan. Tak kena. Okey, mesti ambil balik tema dia dalam bahan yang dia bagi tu. Menceritakan tema dia tentang apa. Okey, jadi murid memang kena baca, kena analisis petikan yang dia bagi. Okey. Okey, baru kita akan dapat jawab macam ni, kita akan dapat 2 markah penuh. Okey, kalau murid jawab cara yang bawah ni. Okey, rumusan membincangkan, kemudian dia buat fokus satu saja. Dia nampak fokus satu saja. Dia jumpa satu saja, dia tak jumpa dua. Dia pun tulislah rumusan membincangkan, contoh usaha-usaha memartabatkan permainan tradisional, titik. Sedangkan dia punya skema dua fokus. Jadi dia akan dapat 1 markah sahaja. Itu pun kalau fokus yang dia tulis itu betul. Kalau tak betul, salahlah, 0 markah. Okey, ini cara untuk menulis pendahuluan. Ikut cara ni kita confirm lah anak murid kita akan dapat markah penuh 2 markah. Okey, seterusnya yang ni contoh menulis pendahuluan bagi 3 fokus. Yang ada 3 fokus. Kan? Kita cari ada 3 fokus. Jadi nak tulis dia macam mana? Okey, sama juga rumusan membincangkan. Kemudian fokus yang pertama. Seterusnya kita koma. Di sini nampak tak koma? Kita tulis fokus yang kedua. Koma, fokus yang kedua, kemudian dan fokus yang ketiga. Baru dan kat sini sebab ada 3 kan. Kita koma dulu, fokus 1, koma, fokus 2 dan fokus 3. Usaha-usaha memartabatkan permainan tradisional, koma, langkah-langkah mengatasinya dan kesan sekiranya apa. Okey, contoh dia macam itulah. Okey, kita akan dapat 2 markah. Kalau kita jawab cara yang bawah ni, rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Sedangkan skema dia ada 3 fokus. Bahan dia ada 3 fokus. Jadi murid akan dapat 1 markah sahaja. 1 markah saja. Rugilah kan? Okey, ni cara untuk menulis pendahuluan yang 3 fokus. Yang tadi 2 fokus. Okey? Baik. Seterusnya perenggan kesimpulan. Saya pergi kesimpulan dulu. Sekejap baru kita lihat yang untuk isi punya. Kita tengok yang formula untuk penutup ataupun kesimpulan yang kita boleh guna. Yang kita nak gunalah untuk bagi dapat 2 markah. Bagi anak murid kita dapat 2 markah. Macam mana? Sebenarnya sama je macam cikgu ajak dekat sekolah masing-masing. Mungkin ada formula dia macam mana kan. Tapi bagi yang tak ada, yang tak tahu cara macam mana nak tulis kesimpulan, nak bagi murid kita dapat markah, boleh ikut cara yang saya bagi ni. Okey? Mesti mula dengan kesimpulannya. Abang kat murid kita mesti mula dengan kesimpulannya. Kemudian siapa perlulah buat apa. Okey, buat apa. Buat apa ni ialah tema. Sadu ni apa dia? Sekali kita tengok S ni apa, A apa, D apa, U apa. S ni untuk supaya, A ni untuk agar, D ni untuk demi, U untuk. Jadi kita boleh guna salah satu. Abang kat murid kita pilih salah satu yang mana sesuai. Lalunya orang guna supaya ataupun agar lah. Senang.
Ataupun kalau cikgu rasa payahlah murid kita ni dia nak fikir lebih kan, nak hafal sampai 4 ni, ni cikgu habaq terus tulis supaya saja ataupun agar saja kan. Supaya dapat apa? Dapat apa ni ialah kesan dia. Kesan dia. Apa ni saya tulis kesan dia. Dapat apa? Okey. Kesimpulannya, siapa perlulah buat apa, Sadu dapat apa. Okey, contoh dia. Mari kita tengok contoh kat bawah. Janganlah saja murid kita ni pergi tulis siapa perlulah buat apa ni pula. Bagi contoh supaya dia nampak. Okey, kesimpulannya. Siapa ni merujuk kepada orang. Siapa dia? Pihak mana? Pihak kerajaan. Ataupun kalau masyarakat, masyarakat lah. Kalau dia, cerita dia ataupun tema dia pasal guru saja. Tulislah pihak guru ataupun murid-murid perlulah tengok kepada bahan yang dia bagi. Okey, contoh pihak kerajaan. Siapa ni merujuk kepada pihak kerajaan. Perlulah. Ni wajib tulis lah. Wajib tulis. Perlulah, haruslah ataupun mestilah tu wajib tulis. Tak payahlah ajak banyak-banyak. Ajak satu cukup perlulah. Ya, senang murid kita tak keliru. Yang depa yang pandai ni depa tak apa, tak ada masalah kan. Yang payah nak dapat ni kita ajak satu saja. Okey, perlulah buat apa? Buat apa ni tema. Tema dalam bahan kita tu mempopularkan permainan tradisional. Contohlah, kesimpulannya pihak kerajaan perlulah mempopularkan permainan tradisional agar, saya guna sadu ni agar kata hubung kan. Permainan ini dapat apa? Dapat apa? Supaya dapat apa? Agar permainan ini dapat diketengahkan kepada generasi akan datang. So, lengkaplah kesimpulan kita 2 markah kalau jawab macam ni. Okey, 2 markah. Kalau tak jawab macam ni, dia buat ayat penyata biasa, dia takkan dapat markah. Okey, dia mesti ada siapa, pihak mana, perlulah buat apa. Tema dia supaya dapat apa. Okey, pesan dia. Okey, seterusnya baru kita beralih kepada isi, perenggan isi. Panduan menulis isi. Okey, kalau isi 2 fokus. Kita tengok kalau isi yang 2 fokus macam mana kita budak nak tulis isi tu. Okey. Kita tengok kalau dekat bahan 1, ni saya buat nak bahan 1. Bahan 1 budak dapat fokus dia peranan dengan usaha. Dia ada 2 fokus. Dia ada 2 fokus dekat bahan pertama yang petikkan tu. Yang petikkan tu selalunya bahan 1 ni dia bagi petikkan. Okey, ada 2 fokus. Budak baca dia nampak ada peranan. Peranan sama maksud dengan apa? Tanggungjawab tadi kan. Kita kena tengok balik kan. Kemudian usaha. Fokus yang kedua dia ayat dia ada berkaitan dengan usaha siapa dia buat apa kan. Itu usaha ataupun langkah-langkah. Sama ada cara-cara. Jadi itu dekat bahan 1. So dia pergariskan. Dia tulis siap dekat kertas soalan tu. Ada 2 fokus. Okay, yang dia nampak peranan dengan usaha. Kemudian tengok pula bahan yang kedua. Bahan yang kedua sama ada bahan grafik, puisi, prosa yang dia bagi kan. Kemudian dia baca-baca dia tengok ataupun gambar yang dia bagi berkaitan dengan usaha. Usaha ni sama ataupun langkah kan. Sebab tu kena tahu sama perkataan yang sama maksud. Kat situ dia tulis langkah, yang kat sini usaha tapi benda yang sama. Sebenarnya sama dengan yang fokus 2 dekat bahan 1 ni tadi kan. Jadi dia duduk dalam perenggan yang sama. Okey, untuk fokus 2. Sebab tu saya tulis fokus 2 kat sini. Sama dengan fokus 2 yang ni. Okey. Alright. Macam mana murid kita nak tahu yang ni fokus pertama ke fokus kedua? Dia tak ada masalah. Yang kalau ada setengah murid dia kata apa yang saya jumpa dulu saya jadikan sebagai fokus pertama. Yang kedua saya jadikan sebagai fokus kedua. Tak ada masalah. Yang mana pun tak apa. Tapi pada saya, untuk sekolah saya, anak murid saya ajak yang mana isi yang paling banyak awak dapat, jadikan yang tu sebagai fokus yang pertama. Awak baca dulu, kemudian isi yang paling banyak sama ada peranan ke usaha yang banyak, jadikan sebagai
fokus yang pertama. Tapi kalau dia nak ambil yang mana dia jumpa dulu pun tak ada masalah. Cikgu-cikgu nak bagi tahu kat murid tak ada masalah. Selagi dia perlu fikir pula kenapa kan. Jadi tak ada masalah. Jadi saya nak mudahkan. Saya kata ambil yang paling banyak sebagai fokus pertama. Yang kedua tu seterusnya tu sebagai fokus yang kedua. Okey, mungkin kalau dekat bahan 2 ni dia peranan sama dengan fokus pertama, tak ada masalah nah. Okey, yang bilangan isi ni yang sebelah sini yang 12 ni ialah yang murid jumpa, yang dia highlight ataupun dia gariskan dekat bahan. Ada 12 isi semuanya. Tapi yang nak tulis ialah 8 isi sahaja. Kan tadi saya habaq dah, mesti 8 isi saja. Okey, contoh peranan dia jumpa 6 isi. Digariskan, dia highlight 6 isi. Usaha dekat bahan 1 dia dapat 2 isi. Kemudian usaha dekat bahan 2 dia dapat 4 isi. Ada 4 isi. Okey, macam mana dia nak tulis? Okey, yang sebelah sini. Yang sebelah sini macam mana dia nak tulis? Okey, kalau kan saya jadikan fokus pertama tu yang paling banyak kan? Okey, jadi kita kalau dia ada 6, kalau dia ada 4, kita buat 4. Okey, kat sini kalau sebab ada 6, jadi saya guna 5. Saya kata ambil 5 isi. Ambil 5 isi daripada fokus yang pertama. Kemudian fokus yang kedua daripada bahan pertama buat 2. Kemudian fokus yang kedua daripada bahan yang kedua buat 1. So jumlah dia akan 8. Dia sebenarnya tak ada masalah cikgu nak buat 4 ke 3, 1. 4, 2, 2 pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting kita mesti ambil daripada semua bahan. Okey, mesti ambil daripada semua bahan. Kalau cikgu, kalau murid kita tak nampak usaha ni dekat bahan 2. Jadi rugilah dia tak ambil. Dia ambil yang dekat bahan 1 saja peranan dengan usaha. Tapi usaha dekat bahan 2 dia tak ambil. Tak kenalah, dia akan tolak markah lah isi tu. Dia mesti ambil daripada semua bahan. Macam saya kata kat depan tadi kan. Mesti ambil daripada semua bahan walaupun satu. Okey, ini yang 2 fokus. Okey, kemudian boleh 2 fokus lagi, mungkin dia bentuk yang kedua. Dekat bahan 1, ini. Ini yang macam kita buat periksa yang TOV itu yang awal tahun tu. Kan dekat bahan 1 dia ada fokus 1 peranan. Contohlah saya ambil peranan. Bahan 2 dia tak ada dah, dekat bahan 1 dia tak ada dah fokus 2. Dia ada 1 fokus saja. Kemudian dekat bahan 2 dia ada fokus yang kedua, usaha. Pun tak ada masalah. Dia boleh macam-macam bentuk nah. Soalan rumusan ni mungkin yang cara yang macam tadi, yang macam ni 2 bahan, tapi bahan 1 dia ada 2 fokus. Yang ni bahan 1 dia ada 1 fokus, bahan 2 ada 1 fokus. Pun betul juga, tak ada masalah. Jadi kena ajak anak-anak murid kita supaya baca betul-betul, cari kenal pasti betul-betul, analisis betul-betul petikan dan bahan yang dia bagi tu. Okey? Okey, kemudian kat sini dah dapat sama juga 2 fokus juga. Cuma dia hanya ada fokus 1 dekat bahan 1, fokus 2 ada kat bahan 2. Okey, yang macam tadi dekat bahan 1 ada 2 fokus, bahan 2 ada 1 fokus yang sama dengan bahan 1. Okey, kalau macam ni kita buat yang fokus pertama tadi 5, fokus yang kedua dekat bahan 2 ambil 3. Kalau dia ada 4 saja tak apalah, ambil 4. Mungkin kat sini ada 4. Okey, kita tengok kepada isi yang dia bagi sebab sini ada 6. So saya ambil 5. Kat sini ada 4 kan? Tak ada masalah lah. Jadi saya ambil 5. Kalau nak buat 6 dengan 2 pun tak ada masalah. Okey? Bagi tahu kat murid kita tak ada masalah. Yang penting ambil daripada semua bahan. Jumlah dia mesti 8. Okey, jumlah dia mesti 8. Okey, yang ni ialah 3 fokus. Kalau isi dia 3 fokus. Macam mana? Okey, kita tengok. Bahan 1 ada 2 fokus. Bahan 1 ni bahan yang pertama dia bagi petikan. Ada 2 fokus, peranan dengan usaha. Okey, kemudian dekat bahan yang kedua dia bagi contoh bahan grafik kan, gambar. Ada fokus 2, usaha. Usaha ni sama dengan yang fokus 2 ni, yang dekat bahan 1. Sebab tu saya tulis fokus 2. Sebab sama dengan yang ni.
Okey. Kemudian dia bagi bahan 3. Ada 3 bahan. Okey, bahan 3 ada pula fokus yang lain yang tak sama dengan yang atas ni. Kesan. Maksudnya dia mesti fokus yang ketiga, kesan. Dia berbeza dengan yang atas tadi. Okey? Kesan. Jadi ada 3 fokus. Ini ialah isi yang dikenal pasti. Contoh ada 12 isi. Jadi cara nak jawab macam mana? Kalau saya lah kan. Okey, boleh ambil 5, nak ambil 4 pun tak apa. Nak ambil 4 pun tak apa. Nak ambil 5 pun tak apa. Tak ada masalah. Kalau 5, isi yang fokus pertama dia ambil 5. Fokus yang kedua, bahan 1 dia ambil 1. Bahan yang kedua dia ambil 1. Kemudian fokus yang ketiga dekat bahan 3 dia ambil 1. Jumlah dia 8. Tak ada masalah. Kalau dia nak ambil 4 yang ni. Kemudian dia ambil yang ni 2. 4, 5, 6. Ini 1, 1. Tetap jumlah dia 8. Yang penting ambil daripada semua bahan. Mesti ambil daripada semua bahan. Okey? Jangan-jangan dia kata kalau kat sini dia dah ada usaha, dia tak mau ambil dah usaha kat sini. Salah. Salah nak ambil juga 1 pun tak apa. 1 pun tak apa isi. Okey, cikgu-cikgu boleh nak? Saya teruskan. Ini kalau 3 fokus juga tapi cara dia bagi 3 bahan tapi ada satu fokus. Bahan 1 ada 1 fokus. Bahan 2 ada 1 fokus. Bahan 3 ada 1 fokus. Contoh sini ada fokus pertama peranan. Fokus yang kedua dekat bahan 2 usaha. Fokus ketiga dekat bahan 3 kesan. Dia buat satu-satu macam ni pun tak ada masalah. Ikut cikgu. Cikgu nak buat 5 ke 2 kat sini 1. 4, 2, 2 pun tak ada masalah. Ini bentuk yang kedua. Dia bagi satu. Okey. Mungkin juga dia boleh jadi macam ni. Ini cara yang ketiga. Masih lagi 3 fokus tapi dia bagi 2 bahan saja. Dia bagi 2 bahan sahaja. Tengok nak bahan 1 dengan bahan 2 tapi ada 3 fokus. Jadi kena berhati-hati. Murid kita memang kena pandai untuk kenal pasti fokus. Okey? Contoh fokus 1 peranan. Fokus 2 usaha. Dekat bahan 2 ada fokus yang ketiga, kesan. Tak sama dengan yang atas. Jadi maksudnya yang tu ialah fokus yang ketiga lah. Dia tak sama pun, peranan pun tak, usaha pun tak. Jadi dia kesan, menunjukkan kesan. Jadi itu ialah fokus yang ikut guna ambil 5 kalau saya buat 5, 1. Jadi jumlah dia pun mana pun 8 juga. Ikut cikgu lah. Ikut kepada isi waktu kita mengajar tu. Budak dapat cari berapa isi. Kita ajak macam tu lah nak. Okey. Kalau dia dapat penuh ni, kalau 6 isi penuh dia dapat, 3 penuh. Jadi ikutlah dia nak buat 5, 2, 1 boleh, 4, 2, 2 boleh. Tak ada masalah. Okey. Itu bentuk isi. Macam mana nak kenal pasti isi. 2 fokus dengan 3 fokus. Nak tulis macam mana. Okey, berapa isi nak kena ambil. Okey, itu panduan dia. Okey, kemudian kita beralih kepada kaedah mengesan fokus. Kaedah mengesan fokus. Okey, saya nak hajaklah kat sini. Tapi sebenarnya cikgu-cikgu dah ajak pun anak murid kita. Kan? Jadi kita boleh guna. Kita tunjuk kat budak kita. Okey, kalau ada perkataan ni, kata kunci ni adalah menunjukkan fokus langkah. Okay, fokus ni fokus langkah ataupun usaha ataupun cara. Sama kan? Okay, kalau ada perkataan macam ni, perlu, hendak, mesti, patut, wajar, harus, boleh, diharapkan. Perlulah, hendaklah, samalah kan? Kalau ada perkataan tu yang tu menunjukkan fokus langkah. Kadang dia tak direct, dia tak habaq. Pelbagai langkah, yang macam tu yang direct, yang nampak, budak kita boleh nampak. Tapi kalau tak nampak ayat tu, tak nampak kata langkah, dia tak guna pun perkataan langkah ataupun usaha kan. Jadi ada perkataan perlu semua ni, kita tahu yang tu menunjukkan langkah. Okay, contoh ayat dekat bawah, masyarakat hendaklah. Nampaklah ada perkataan hendaklah. Okay, tadi kan hendak saya katakan. Hendaklah pun tak apalah, samalah. Okay, hendaklah sentiasa memenuhi prosedur operasi standard SOP agar pandemik COVID-19 segera berakhir. Jadi yang ni menunjukkan langkah. Langkah dia memenuhi
SOP. Masyarakat perlu hendaklah memenuhi SOP. Itu langkah dia. Okey, menunjukkan langkah. Okey, seterusnya kaedah nak kesan fokus punca. Seterusnya faedah. Kata kunci atau fokus yang menunjukkan faedah, kebaikan, manfaat, kepentingan, keistimewaan. Okey, faedah kan? Dia ada ayat perkataan membolehkan, mampu, boleh, akan, dapat. Okey, contoh mari kita tengok. Tidak dapat dinafikan amalan membaca dapat. Nampak tak ada dapat? Dapat menambah ilmu pengetahuan. Maksudnya dia bagi kebaikan dia, faedah dia. Kalau budak guna kebaikan pun tak apa, sama je. Okey? Jadi dia nampaklah, oh dapat. Jadi murid memang kena ambil tahu, hafal lah kan. Kalau dia baca sekali lalu je memang dia tak boleh lah, dia tak nampak. Jadi dia kena hafal. Bila kita buat latihan banyak-banyak, dia akan nampak lah. Okay, ini menunjukkan kebaikan ataupun faedah. Okey, seterusnya kesan. Fokus kesan. Macam mana? Okey, ada perkataan kebaikan, kesan, baik atau buruk kan? Menyebabkan, menjadi, mendatangkan, membawa. Lihat ayat contoh di bawah. Coronavirus ialah sejenis virus yang membawa penyakit pernafasan kepada manusia. Membawa. Nampak tak? Dia ada perkataan membawa. Coronavirus ialah sejenis virus yang membawa, maksudnya dia bagi kesan, dia bagi tahu kesan. Kesan dia ialah penyakit pernafasan kepada manusia. Kan dia tak direct kan, dia tak habaq pun kesan. Jadi ada perkataan tu, dia menunjukkan benda ni. Kan menyebabkan pernafasan kepada penyakit pernafasan. Itu menunjukkan kesan lah. Okey. Okey, mari kita tengok kena pasti. Kerajaan, negeri dan pihak berkuasa tempatan perlu menghentikan kegiatan pembalakan haram. Nampak tak dia ada perkataan apa? Perlu. Kan? Perlu tadi kan? Ini yang menunjukkan langkah ataupun usaha, cara. Tambah beliau lagi, masa makan yang tidak menentu turut menjadi penyumbang kepada masalah obesiti. Penyumbang. Jadi kan? Okey. Kita nampaklah perkataan tu. Okey. Sikap boros perlu dielakkan kerana mendorong kita melakukan pembaziran. Punca. Apa menunjukkan punca? Kerana. Punca dia sebab sikap boros. Okay. Kempen kesedaran perlu ditingkatkan pada peringkat sekolah, institusi pengajian tinggi dan masyarakat awam. Ada perkataan perlu. Okay. Menunjukkan langkah tadi kan, sama kan. Kebaikan bersenam ialah dapat melancarkan perjalanan darah, faedah. Faedah ni senang. Senang dia habaq kebaikan kan. Kita tahulah kata yang tu faedah, kebaikan, kelebihan. Kemudian mereka yang mengabaikan sarapan boleh mengundang obesiti dan penyakit berbahaya. Kesan, menunjukkan kesan. Dia tak habaq apa kesan kat sini. Jadi itulah cara untuk kita ajak anak murid kita supaya mereka dapat kenal pasti yang ni fokus apa. Sebab dia tak habaq siap-siap dekat arahan tugasan, dia tak habaq dekat arahan soalan. Jadi murid yang kena kenal pasti sendiri. Jadi tugas kita ajak murid kita macam mana nak kenal pasti fokus tu. Jadi kita gunalah kata kunci yang selalu digunakan. Okey, kalau kita buat latihan selalu, murid kita akan nampak. Okey, saya rasa yang tu sahaja setakatlah perkongsian saya berkaitan dengan rumusan. Cara nak tulis rumusan tu macam cikgu ajak selalu. Macam yang dah kita duk buat dah. Okey, sama saja tulis. Cuma perenggan tu ikut yang macam saya bagi tahu tadi. Perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat apa dia, okey? Okey, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua guru bahasa Melayu tingkatan 5 yang sentiasa berusaha untuk kecemerlangan anak didik kita. Okey, kalau kita susah sekarang sebab kesilapan kita yang lalu, kalau kita rajin sekarang untuk kesenangan kemudian. Untuk kesenangan kita semua. Di kemudian hari itulah waktu kita dapat result SPM tu. Okey, yang tu sahaja perkongsian saya pada hari ini.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.